Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kelampangan masa, kesempatan, walaupun dalam tuan-tuan kesibukan rehat sekejap saja, tapi masih lagi sempat untuk bergegas ke surau. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan usaha tuan-tuan dan usaha kita bersama diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, keberkatan yang dimaksudkan oleh para ulama ialah keberkatan umur kita. Bukan saja keberkatan rezeki kita, tetapi para ulama mendambakan keberkatan umur. Dan antara cara untuk kita mendapat keberkatan umur ini, antara tips ataupun amalan para ulama kita, iaitu hendaklah sentiasa ataupun memperbanyakkan kita berada di dalam majlis ilmu. Kerana di dalam majlis ilmu ini janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan diturunkan di dalam majlis ilmu itu rahmat dan keberkatan sepanjang majlis ilmu diadakan. Cuma rahsia Allah Ta'ala dia tidak menyatakan bila rahmat dan keberkatan diturunkan daripada langit oleh Allah Ta'ala, sama ada di awal majlisnya, di pertengahan majlisnya, ataupun di akhir majlisnya. Itu berada di dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dinyatakan kepada kita. Baik, pertama tuan-tuan, oleh kerana kita baru kali pertama bertemu, jadi saya cadangkan supaya hari ini kita tidak akan mulakan lagi kita punya modul kita. Kita akan briefing pertemuan pertama ini lebih kepada menjelaskan secara ringkas tentang kepentingan ilmu asas yang kita akan belajar ini. Saya akan jelaskan tuan-tuan dalam masa ringkas ini. InsyaAllah kita akan stop, kita akan break dalam 1.45 tuan-tuan, ataupun 1.50 sebelum pukul 2. Yang penting sebelum pukul 2. Jadi dalam masa ringkas ini, hari ini hari pertama kali kita bertemu, saya nak briefing 3 perkara ataupun 3 kepentingan asas ataupun 3 kepentingan ilmu asas di dalam agama. 3 ini yang kita akan fokus 1 daripada 3 saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tuan-tuan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah, sehingga akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang percaya di dalam hatinya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, hendaklah kamu menjaga diri kamu, wa ahlikum nara, dan hendaklah kamu menjaga anak isteri kamu daripada terjerumus ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka ayat ini tuan-tuan lahirnya 3 asas yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di dalam tafsir Sayyidina Ali karramallahu wajhah menafsirkan ayat ini lahirnya 3 kepentingan asas ilmu yang kita mesti settlekan. Yang pertamanya, cara untuk kita menyelamatkan diri kita dan anak isteri kita daripada dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, maka kita mesti clear 3 perkara. Dan 3 perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini merupakan 3 kepentingan asas ilmu fardu ain. Kepentingan yang pertama ataupun tujuan kita mempelajari ilmu asas yang pertama, ataupun disebut bahasa lain tuan-tuan, kepentingan ilmu wajib aini. Ada nama yang ketiga, nama dia adalah kepentingan ilmu fardu ain. Dan ada nama lagi yang keempat ni adalah kepentingan ilmu halun. Ini nama yang sama, terminologi yang sama yang merujuk kepada ilmu asas yang semua manusia mesti settle. Yang pertamanya ialah tuan-tuan ilmu untuk mengenal siapa pengurus ataupun siapa Tuhan kita. Dan ayat ini dia mengandungi 3 teras ilmu yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertamanya tuan-tuan, kepentingan ilmu hal yang pertama, tujuannya ialah untuk mengenali siapa Tuhan kita. Maka ilmu ini tuan-tuan, ilmu yang membincangkan tentang ketuhanan, nama dia ialah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu kalamun. Ilmu ini menjelaskan kepada kita panduan ataupun manual tentang siapa pengurus ataupun Tuhan kita. Tuhan ini tuan-tuan berasal daripada perkataan Arab Rabbul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Fatihah yang kedua. Ayat Fatihah yang pertama Allah Ta'ala jelas dah tuan-tuan memperkenalkan. Allah memperkenalkan secara direct, bukan indirect. Dia memperkenalkan diri dia. Siapa dia yang sebenar, yang mesti kita kenal. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang Allah letak di atas dunia, kita kena kenal siapa yang menguruh kita. Allah Ta'ala sebut dalam 2 ayat dan 3 ayat surah Fatihah, kesemuanya tuan-tuan menjelaskan kepada kita tentang siapa dia. Ayat yang pertama, Allah memperkenalkan diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuan-tuan ayat Fatihah yang selalu kita baca setiap hari. Apabila kita sebut secara langsung, tak langsung ini, insya-Allah lebih hampir lagi maklumat kita dengan Allah Ta'ala ketika mana kita baca surah Fatihah. Ayat pertama tuan-tuan Allah sebut secara direct, bukan secara indirect. Mana direct dia? Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ini bercirikan pemurah lagi penyayang. Maknanya dia nak menjelaskan siapa nama dia. Allah Ta'ala nak menjelaskan diri dia ini ada nama dan diri dia ini ada ciri. Namanya ialah nama yang paling agung, yang paling popular, yang seluruh makhluk memanggilnya ialah Allahu. Allah itu nama yang popular yang kita panggil, merujuk kepada diri Tuhan. Diperkenalkan nama dia. Yang keduanya ialah tuan-tuan, dia memperkenalkan dia ini ada nama dan dia ini ada diri. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Allah itu ada Rabb, tetapi dia tidak mengeluarkan Rabb, tetapi dia menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabb itu dia guna ayat yang kedua. Dia memperkenalkan diri dia dengan lafaz yang lain. Alhamdulillahi Rabbi. Di sini ada 2 nama. Ada nama dia dan ada diri dia. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Dan ayat ini Allah jelaskan bahawa diri dia siapa dan nama dia apa.
Ini antara ciri-ciri pengenalan tentang siapa Tuhan kita yang kita akan belajar dalam modul khusus bulan depan. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 item di dalam ini. 3 item pengenalan tentang ketuhanan. Yang pertamanya nama dia Allah. Yang keduanya Tuhan, diri dia yang disebut di dalam bahasa kita, dalam term kita, tuan-tuan, Tuhan. Yang ketiganya adalah dia menceritakan dia ini banyak ciri-ciri yang ada di zat dia, di badan dia. Kita panggil badan lah bahasa mudah kita. Tapi Allah Ta'ala ini, badan ini merujuk kepada kita manusia. Tapi bahasa mudahnya kita nak bagi kita clear secara knowledge ataupun maklumat secara basicnya, panggilan kita kata Allah Ta'ala ini ada zat, ada diri. Macam kita ni physical, ada physical. Bukan makna Allah Ta'ala ada badan, ada tangan. Tidak. Allah Ta'ala jelas dan ayat pertama. Yang ketiganya dia ada ciri dia. Ar-Rahmanir Rahim. Ciri dia ini pemurah. Jenisnya pemurah. Baiknya dia ini, salah satu ciri kebaikan ada pada Allah. Pemurah. Ar-Rahman dan ciri lagi penyayang. Ini ciri perbuatan yang ada pada Allah. Bukan ciri zat. Yang kedua, tuan-tuan, kita nak jelaskan tentang Tuhan. Term yang kedua. Ulama ataupun Allah Ta'ala menggunakan yang kedua direct. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi. Alhamdu, biarkan dulu. Yang kita nak ambil term 2. Lillah dengan Rabb. Lillah itu nama dia. Rabb itu diri dia. Dia kata seluruh kepujian yang ada di alam ini, alhamdulillah, milik Allah Ta'ala. Siapa Allah? Allah memperkenalkan diri dia. Siapa yang kata Allah Ta'ala ini? Allah kata, Rabbi, aku ini adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang manage alamin. Seluruh alam yang dimanage oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kesimpulan saya nak sebut, tuan-tuan, Tuhan itu, ilmu yang pertama yang saya sebut di awal tadi, kepentingan ilmu fardu ain yang pertama ialah ilmu untuk mengenal siapa Tuhan. Maka terminologi Tuhan itu, tuan-tuan, merujuk kepada diri Tuhan. Bukan nama dia dan bukan ciri dia. Rabb ini, ulama kita mendefinisikan beberapa makna. Ada makna Rabb ini, Tuhan ini, yang kita orang Melayu panggil Tuhan ini, ada makna pengurus. Tuan-tuan biasa lihat dalam penterjemahan, para ulama kita menggunakan makna pengurus sekalian alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mengurus sekalian alam. Dialah manager sekalian alam ini. Pengurus. Kita kena kenal siapa yang mengurus kehidupan kita. Yang bagi rezeki kepada kita. Bagi nikmat kepada kita. Kita kena kenal siapa dia. Ini tuntutan Allah Ta'ala suruh kenal siapa dia. Itu kepentingan ilmu basic yang pertama. Kan wajib mengenal siapa pengurus kita. Makna yang kedua, tuan-tuan, makna Allah Ta'ala yang kedua yang digunakan oleh para ulama ialah makna pemilik. Kita kena kenal siapa owner yang memiliki alam ini. Tadi kita kenal bos kita, manager kita. Allah Ta'ala itu digunakan oleh para ulama, manager yang mengurus seluruh alam. Alam ini, tuan-tuan, banyak alam. Sebab tu plural, dia tak guna singular. Alam ini banyak dikemukakan oleh Al-Imam An-Nasafi, hampir 5 jenis alam. Dan kita berada ni, tuan-tuan, hanya satu daripada 5 alam. Alam syahadah. Tuan-tuan berada ini, satu daripada 5 alam sahaja kita urus. Alam manusia. Kita tak mampu lagi untuk mengetahui alam-alam lain. Alam jin kita tak mampu. Alam malakut, alam jabarut. Itu banyak-banyak alam lain.
Kita fokus kepada alam kita. Allah ini bukan dia mengurus alam kita sahaja, manusia sahaja, kehidupan. Sistem kehidupan manusia diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil pengurus. Makna yang keduanya pemilik. Siapa yang memiliki alam ini? Siapa yang memiliki kita, tuan-tuan? Manusia ni, kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan milik kita. Kita jangan rasa kita milik kita, tidak. Kita milik Allah Ta'ala. Dulunya tuan-tuan kita tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita. Daripada apa? Daripada air mani ayah kita. Yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam rahim ibu kita. Kemudiannya kita hidup di dalam alam rahim selama 9 bulan lebih. Kemudian Allah keluarkan ke alam musyahadah, panggil alam dunia. Maka kita itu diproses, dicipta oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil pemilik kita, yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yang kita cuba nak kenal di dalam modul pengajian kita ini, tuan-tuan. Nak kenal bermula dengan basic knowledge. Kemudian kita akan ceritakan langkah step yang kedua, extra knowledge. Kita akan by step. Supaya kepahaman kita tentang Allah Ta'ala, tentang pengurus kita, tentang pemilik kita ini jelas. Sebab itulah tuan-tuan, kita akan belajar di dalam sistem syariat. Ada perundangan. Apabila kita kenal, yang pertama kita kenal dulu siapa pemilik kita. Siapa pengurus kita. Siapa bos kita, siapa majikan kita. Maka ilmu yang kedua. Tak cukup untuk kita kenal yang pertama saja. Maka ilmu yang kedua apa dia, tuan-tuan? Kepentingan ilmu yang kedua. Sekejap lagi last kali closing saya akan cerita balik ilmu yang pertama, sebab kita nak fokus kepada ilmu mengenal siapa pengurus kita, siapa Tuhan kita. Siapa pemilik kita. Sebab tu tuan-tuan perhati, ulama kita terjemah Tuhan. Tuhan tu asal daripada Tuan. Sahibul mulk. Apa makna sahibul mulk? Pemilik kita. Pemilik alam kita. Tuhan itu berasal daripada Tuan. Tuan punya alam. Tuan pemilik manusia. Tu dia panggil Tuan itu dengan makna apa? Makna pemilik. Dia panggil Tuhan. Baik, yang kedua, sekejap lagi kita akan closing dengan ilmu yang pertama. Kita akan cerita ciri-ciri pengenalan ilmu tauhid sebagai kerangka asas untuk kita kenal pemilik kita, pengurus kita, manager kita, bos kita. Yang kedua, tuan-tuan, kita ditekan, dipaksa, ini paksaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ilmu asas ini. Tujuan yang kedua untuk mengenali tata cara, ataupun bahasa lain dia panggil syariat, ataupun bahasa kita dipanggil peraturan yang digubal oleh pemilik kita, yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup ilmu yang pertama kita kenal siapa Tuhan kita, siapa pemilik alam ini, siapa pemilik kita, siapa pengurus kita, tak memadai. Kita dituntut oleh Allah Ta'ala, dipaksa oleh Allah Ta'ala, kena mengetahui syariat, peraturan hidup yang digubal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nama dia, tuan-tuan, ilmu ini dalam bahasa moden yang nama ialah ilmu fiqh. Wajib kita mencari ilmu fiqh. Kenapa? Kerana ilmu ini merupakan manual, merupakan panduan untuk kita melakukan setiap tugasan yang dipaksa ataupun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat kita, dia wajibkan beberapa tugasan utama. Dan tugasan itu, tuan-tuan, tak boleh kita buat, implement tanpa mengikut manual yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini paling penting. Kadang-kadang kita ambil mudah, tuan-tuan, kita tahu berapa ramai orang kita tahu majoritinya sembahyang itu wajib. Perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu kebanyakan kita tahu. Sembahyang itu wajib,
ada sembahyang sunatnya, ada sembahyang wajibnya, puasa itu wajib, ada puasa wajibnya, ada puasa sunatnya. Sedekah itu wajib, ada sedekah wajibnya nama zakat, ada sedekah sunat. Baca Quran sunat. Banyak perkara-perkara wajib yang kita tahu, banyak perkara sunat yang kita tahu, tetapi kesedarannya agak sedikit. Cara implement tugasan kita dengan Allah itu kita tak berapa sedar bahawasanya pelaksanaan tugasan kita dengan Allah mesti mengikut manual yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Manual itu tuan-tuan berada di dalam modul fiqh. Contoh tuan-tuan kita nak solat. Solat ini kita dah, Allah Ta'ala dah tetapkan. Aqimus salah. Ayat pendek sahaja digubal oleh para ulama kita lahirnya modul fiqh. Modul kitab solat. Bagaimana pelaksanaan solat yang sebenar membetuli ataupun menepati dengan syariat yang sebenar. Dengan peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Mesti kita kena tengok bagaimana terma dan syarat pelaksanaan solat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita kena follow terma dan syarat ada 9. Di luar solat ada 9 perkara yang kita mesti patuh. Dia panggil bahasa moden, kita panggil 9 terma dan syarat Allah Ta'ala terima, approve solat kita. Kalau tak ikut ni 9 ni yang detail, ada biasa kita 5 saja. Kalau kita tak follow 5 terma ini tuan-tuan, maka ibadat kita, solat kita tidak akan di-approve oleh Allah Ta'ala. Kerana ini merupakan terma yang asas. Belum cerita reward lagi, belum cerita hadiah lagi. Hadiah itu pahala. Untuk memenuhi, melayakkan kita ada pahala, maka dia ada terma lain. Yang kita mesti tahu bagaimana ucapan kita dalam solat supaya ucapan kita ini di-approve oleh Allah. Lulus, diterima oleh Allah Ta'ala. Allah persik kita punya ucapan kita. Membetuli dengan peraturan di dalam syarat-syarat fiqh. Dan bagaimana juga rakaat kita. Beberapa standard rakaat mengikut pahala yang kita akan dapat. I'tidal kita ada 3 standard i'tidal. Sujud kita ada 2 standard sujud. Ada standard yang biasa, pahalanya biasa, dan ada standard yang terbaik yang nama dia afdal. Dan pahala juga adalah pahala afdal. Maka kesemua ini tuan-tuan, ibadat ini dia berada di dalam ilmu yang kedua, nama dia ialah tata cara pelaksanaan ibadat ataupun tugasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugasan ini tuan-tuan yang dipaksa, yang diminta, yang diarahkan oleh Tuhan kita. Dan tugasan kita mesti mengikut apa yang manager kita minta, apa yang bos kita minta. Kalaulah bos kita buat tuan-tuan tidak mengikut apa yang Allah Ta'ala minta, jangan kita kata kita nak bayaran, nak claim bayaran dengan Allah. Hari pembayaran pahala di badan mahsyar tuan-tuan, semua manusia nak claim pahala dengan Allah Ta'ala. Tetapi sayangnya apabila kita berada pada hari pembayaran pahala, seluruh manusia berada pada satu tempat, menunggu, masing-masing manusia menunggu untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Di pada mahsyar kelak. Kita hari ni tak berapa realize lagi lah bagaimana masa depan kita ini, kita berada di satu tempat di mahsyar. Ketika itu semua manusia akan menunggu untuk pengiraan pahala ada ataupun tidak. Kalau pahala kita ada, maka kita akan dapat berada pada tempat yang terbaik yang nama dia syurga. Maka konsep dia tuan-tuan, kita dengan Allah Ta'ala ini samalah dengan konsep kita bekerja dengan majikan kita. Kerja dengan majikan kita, tugasan kita, kita mesti buat mengikut apa yang dikehendaki oleh bos kita. Kalau silap, maka akan ada charge, akan ada kesalahan. Begitu kita dengan Allah Ta'ala, meminimumkan kesilapan kita di dalam kehidupan kita. Kesilapan di dalam ibadat, minimumkan. Jangan melakukan kesilapan. Kerana bukan saja nak pahala, tetapi pahala akan dipotong oleh Allah Ta'ala, akan burn.
Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan. Kita ada masa 10 minit lagi, lebih kurang. Yang ketiga. Ketiga ni saya tak nak hurai, nak sebut saja. Yang ketiga ni, wajib juga. Saya nak sebut tiga ni semua, tuan-tuan, yang wajib. Kerana ilmu asas yang wajib kita cari sebelum kita mati. Sebelum kita berpindah alam. Kerana mati itu perpindahan alam kita daripada musyahadah, daripada platform dunia, kita pindah kepada platform barzakh. Platform saja berpindah. Tapi kita tetap go on. Tetap meneruskan kita punya kehidupan kita. Kerana destinasi akhir kita dua saja, tuan-tuan. Ahli sunnah wal jamaah, destinasi terakhir, tempat terakhir dia, tempat kekal dia ialah dua, syurga ataupun neraka. Syurga tu, tuan-tuan, tempat. Neraka itu tempat. Tempat apa? Tempat kehidupan kita selama-lama. Mati itu merujuk kepada perpisahan roh dengan jasad. Bukan mati maknanya roh kita pun mati. Tidak. Mati itu dia roh kita berpisah. Jasad kita orang tanam dalam bumi. Hancur jasad. Tetapi roh kita tidak hancur. Roh kita tidak mati. Roh kita meneruskan perjalanan hidup dia di alam yang lain. Bermula platform yang kedua, nama dia ialah alam barzakh. Kemudian platform yang ketiga, dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian platform yang terakhirnya selepas padang mahsyar, kita akan ditetapkan oleh Allah. Nama kita ini berada di tempat mana? Destinasi yang kedua. Yang destinasi terakhir, syurga ataupun neraka. Tetapi ahli ataupun dipanggil Mu'tazilah. Ini fahaman yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah dia mengatakan ada tiga tempat. Ada syurga, ada neraka, dan ada bainal manzalatain. Ada di antara syurga dan neraka, tengah-tengah ada. Tengah-tengah ni untuk siapa dia? Penghuninya terdiri daripada orang yang tidak ada dosa dan orang yang tidak ada pahala. Kanak-kanak yang mati kecil, mereka tidak ada pahala, mereka tidak ada dosa, maka mereka berada pada tempat yang ketiga. Ini ahli Mu'tazilah yang bukan paham ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Yang ketiganya ialah bagaimana ilmu yang membincangkan tentang cara untuk membersihkan hati kita supaya kita boleh menjaga pahala yang kita ada. Ini saya sebut ringkas saja, iaitu ilmu tasawuf. Dalam bahasa moden kita panggil integriti. Integriti ni, tuan-tuan, dia merupakan syariat kita. Bukan saja nak bina watak kita, attitude kita, attitude yang baik, sikap yang baik. Maka manual di mana? Kita nak belajar dari mana? Sebenarnya syariat. Nabi dah bawa ilmu untuk nak pattern perangai kita, watak kita, akhlak kita, attitude kita yang baik. Maka manual dia ialah kena cari, dan ilmu yang nama dia ialah tasawuf. Apa ciri yang perlu kita ada untuk membentuk jati diri kita supaya kita ini level kita, standard kita dengan Allah Ta'ala terbaik. Baik, kesimpulan, tuan-tuan, tiga ini kita akan mulakan modul kita dengan ilmu yang pertama yang menjadi kewajipan ke atas seluruh manusia. Bukan kata sunat, tetapi wajib. Wajib ke atas tiap-tiap manusia untuk mengenali siapa penguruh kita, siapa majikan kita, siapa owner kita. Maka kita ada cara, tuan-tuan, ada metodologi. Ada metodologi untuk mengenal Allah Ta'ala yang disusun oleh para ulama kita. Itu penting kita belajar supaya jelas kita berada pada track yang jelas, tidak berada pada track yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah tersimpan daripada jalan yang sebenar. Itu banyak. Dia berakidah, tuan-tuan, dia lebih bahaya kalau kita tidak mengikut metodologi yang dirumuh oleh ahli sunnah wal jamaah, kerana fahamannya adalah antara fahaman yang paling banyak fahaman yang songsan dan sesak daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. InsyaAllah, tuan-tuan, akan datang kita akan mulakan dengan ilmu yang pertama, modul yang pertama,
bagaimana cara untuk kita mengenal siapa Tuhan kita melalui pendekatan dan metodologi yang disusun oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini tuan-tuan, tokoh dia, penyusun dan pelopor kepada ilmu ini, nama dia adalah Abu Hasan Asy'ari, dan tokoh yang kedua nama dia Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka berdua inilah yang merumus dan menggubal, dan mereka ini dokumentasikan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tadwinkan, modul sampai kepada kita hari ini. InsyaAllah kita hanya baca modul saja, dan modul ini kita akan cuba habiskan sampai habis, kerana jelas pendekatan dia ataupun metodologi dia untuk mengenal Allah Ta'ala melalui pendekatan mengenal ciri. Dan kita dah sebut di awal tadi tuan-tuan, ada 3 item kita nak kenal Tuhan ini. Pertamanya nama dia, yang keduanya diri dia, yang ketiganya ciri. Maka 3 item ini yang kita fokusnya ialah ciri. Ada berapa ciri yang perlu kita kenal sehingga kita boleh klaim diri kita. Kita boleh dakwa diri kita bahawa kita jelas pahaman kita, kita jelas akidah kita, kita jelas iman dalam hati kita tentang Tuhan. Maka nak dakwa kita ada iman dan hati kita tentang Tuhan. Kita ada akidah, pegangan. Akidah maksud pegangan. Kita ada pegangan dan hati kita tentang Tuhan. Ya, kita ada sistem kepercayaan dan hati kita tentang ketuhanan. Mesti dia ada 13 ciri teras. 13 ni 13 ciri utama tentang ketuhanan, sehingga kita boleh mendakwa, kita boleh klaim, aku sudah ada kepercayaan dalam hati aku tentang ciri-ciri ketuhanan. Maka ciri ketuhanan itulah tuan-tuan, dia terkandung di dalam kalimah penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimah penyaksian itu mengandungi ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Dan dia mengandungi ciri kenabian yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kenal konsep ini, konsep ciri kenabian ada 9, konsep ciri ketuhanan ada 41. Kita cerita 13 itu yang teras. Kemudian dia ada yang ekstra, yang tambahan. Ketambahannya 20 ciri dan plus dengan 20 ciri yang tidak ada, tidak layak pada dia, dan campur dengan 1 ciri yang harus pada dia, maka ke-41 ciri ini yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah tuan-tuan, semua itu kita akan mulakan bulan depan dengan konsep mengenal Allah Ta'ala melalui pengenalan ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan. Sebab hari ini kita jelas nak kenal Tuhan itu melalui ciri, dan kita jelas juga item yang ada. 3 item yang mesti kita kenal. Apabila kita sebut Tuhan, dia ada 3 benda. Dia ada nama dia yang kita panggil Allah, dia ada diri dia yang kita panggil Tuhan, Tuhan tu diri dia. Kalau kita tak panggil Tuhan, kita panggil manusia. Manusia tu umum. Maka manusia tu dia ada nama dia. Saya ni sebahagian daripada manusia. Maka nama saya ada Azhar, nama saya. Diri manusia, saya ada diri. Ya, diri. Item yang ketiga, tuan-tuan, kita kena tahu ciri. Ciri dalam bahasa Arab dia panggil sifatun. Dia panggil sifat. Maka nak kenal manusia pun kita kenal melalui ciri. Walaupun kita tengok tuan-tuan fizikal, kita tengok fizikal dia, kita kenal melalui ciri fizikal yang ada pada dia. Kita kenal melalui ciri perbuatan ada pada dia. Dia baik, macam mana kita tahu dia baik? Dia mudah mesra, macam mana kita tahu mudah mesra? Maknanya kita kenal ciri dia. Begitu juga kita nak kenal Allah Ta'ala melalui 3 benda ini. Kita tahu nama dia, kita tahu diri dia, dan kita tahu ciri. Cuma kita tidak dituntut oleh Allah Ta'ala mengenal hakikat diri. Hakikat diri kita tak boleh kenal. Dan hakikat ciri juga kita tak boleh kenal. Cuma kita dituntut oleh Allah Ta'ala dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, hanya mencari info saja. Kita dituntut mencari maklumat tentang ciri. Ciri apa? Ciri diri dia. Lagi pula tambahan dia ciri perbuatan ada pada dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ayat ini tuan-tuan kita dah boleh kenal Allah Ta'ala melalui 3 item. Pertama kita tahu nama dia. Yang kedua kita tahu Tuhan dengan nama Allah. Tuhan yang bersifat dengan pemurah lagi penyayang. Tengok translation dia. Ada 3 benda. Dengan nama Allah, Tuhan yang bersifat dengan pemurah lagi penyayang. 3. Pertama, nama. Yang kedua, diri. Yang ketiga, sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim ciri dia, tetapi ciri perbuatan. Allah Ta'ala ni perbuatan dia, apa dia tuan-tuan? Perbuatan dia sangat-sangat pemurah. Ar-Rahman. Sangat penyayang. Sehingga orang tak beriman kepada dia pun. Ar-Rahman, dia beri rezeki berlimpah ruah lebih kaya daripada kita. Orang tak ambil kira tentang syariat Allah Ta'ala. Peraturan Allah Ta'ala. Dia main langgar je. Semayan, time sempat saja. Tak sempat, tak semayan. Kalau yang semayan pula filter lagi. Tapih lagi dengan menua. Ambil menua pengurusan Allah Ta'ala. Kita letak menua pengurusan sebelah. Kita implement. Adakah matching? Jauh sekali nak matching. Tapi Allah Ta'ala bagi tuan-tuan rezeki kepada kita. Tu dia panggil Ar-Rahman. Murahnya Allah Ta'ala. Tu dia panggil murah. Tak minta pun dia bagi. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita sambung bulan depan. Iklan sedikit tuan-tuan. Saya minta oleh sahabat kita minta. Ada iklan sedikit. Iklan itu kita buka peluang untuk tuan-tuan yang ada kelapangan rezeki untuk bersedekah kepada pondok kita di Putrajaya ni tuan-tuan. Ada satu institusi pondok tradisional. Pondok tradisional yang kita tubuhkan pada tahun ini. Kita mula operasi tahun ini di Presiden 15. Modul kita menggunakan modul kitab turas, kitab tradisional. Kitab saja lama, tapi kita punya metod kita model lah tuan-tuan. Kita nak pastikan anak-anak kita yang ada di sana, kita pelajar kita 13 tahun sampai 17. 5 tahun dia berada di sana dan pastikan mereka ini boleh menguasai ketiga-tiga ilmu asas di dalam agama. Dan mereka boleh baca kitab-kitab para ulama dan mereka boleh mengajar kitab-kitab ulama. Itulah dia punya target kita dan misi kita di Pondok Presiden 15. Kalau tuan-tuan ada berhajat untuk support kita dari segi keuangan, bolehlah sedekah di tabun. Tabun yang kita letak di belakang tu. Mudah-mudahan ada sumbangan kita dalam melahirkan produk Islami ini. Yang kita nak lahirkan ni produk mereka yang boleh berada di pasaran. Mereka boleh berada di lapangan. Bukan saja sekadar on the paper. Tak. Kita nak praktikal. Ilmu ini boleh hidup. Maksudnya mereka bukan sekadar tahu, tetapi mereka kita minta supaya mereka berada di lapangan. Mereka bersama dengan masyarakat. Mereka boleh mengajar balik di mana-mana, di surau-surau, di masjid-masjid dan penguasaan ilmu. Mudah-mudahan di dalam package yang kita cuba hasilkan ini, produk kita ini, ada sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan walaupun kita mati, selagi mana pelajar-pelajar kita support ini, walaupun berapa ringgit saja kita support tuan-tuan, support, tetapi pahalanya berjalan sampai kita mati. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada sahabat saya yang sudi menjemput saya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan tahun depan, bulan depan kita akan mula. Tahun depan bulan depan ni kita akan ada modul tuan-tuan. Kerana ada modul ini, kepahaman kita sangat smart, very very smart. Apabila modul itu mengawal kepahaman kita, kenal mengikut modul jelas, tidak akan ada unsur-unsur kepahaman yang tak berapa clear. Kalau kita kata aku ahli sunnah wal jamaah, dia tahu apa dia elemen, ciri-ciri ahli sunnah. Maksud dia, kita bukan sekadar kena ahli sunnah. The majority hari ni tuan-tuan, kita boleh tanya setiap orang dia tahu ahli sunnah. Ahli sunnah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Tetapi apabila kita tanya dia, apa dia punya ciri-ciri ahli sunnah yang kita pegang? Apabila kita claim kita ni ahli sunnah, maka kita kena tahu apa dia punya ciri-ciri ketuhanan yang ahli sunnah tetapkan, ciri-ciri kenabian yang ahli sunnah tetapkan, ciri-ciri sam'iyat yang ahli sunnah tetapkan. Itulah dalam modul kita cuba kita baca supaya kepahaman kita jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil
واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.